A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlun 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah, la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah, la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah, ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. A'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahatta bi kulli syai'in 'ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah anta akhidhun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. A'lamu
anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah anta akhidun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia, inayah dan taufik di sisi Allah, kita dapat sama-sama pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, pagi Isnin. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini akan mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sama-sama niatkan seandainya ada ganjaran pahala kita duduk dalam majlis ilmu ini kerana Allah SWT, insya-Allah kita nak hadiahkan juga kepada ibu dan ayah kita dan guru-guru kita. Mudah-mudahan selamat ada sampai ganjaran-ganjaran pahala ini kepada orang-orang yang kita kasih. Dan juga kita nak beristighfar sama-sama, dan mudah-mudahan juga berkat daripada istighfar itu Alhamdulillah. Berkat daripada istighfar itu Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita, sallallahu alaihi Muhammad, dan mengangkat wabak ini yang segera daripada kita, insya-Allah. Tak maaf dan terbersin. Excuse me. Duduk dalam aircon yang sejuk. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Mudah-mudahan berkat daripada istighfar kita tu Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita, insya-Allah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad, dan Allah akan mengangkat wabak ini seberapa segera daripada kita, insya-Allah rabbil alamin. Terima kasih semua. Terima kasih sahabat-sahabat yang sentiasa istiqamah dengan Usratuna pada setiap pagi. Hari ini Usratuna Riyadhus Salihin, Sarina Azizan, Jamila Abdul Karim, Hana Wanci, Kifli Zul, Mulhaf, Umi FO, Nuraini Abdullah, Siti Irus, Suci Suciani, lagi siapa? Dan semualah. Sulaiman Abdullah, terima kasih banyak-banyak. Nurimah Intan, terima kasih. Dan semualah, insya-Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan, dan jangan lupa untuk kita nak baca 10 ayat terawal pada surah Al-Kahfi. Saya nak minta mengambil kesempatan ni untuk kita kongsikan video kita pada pagi ini sebanyak-banyaknya, insya-Allah, sallallahu alaihi Muhammad, untuk kita sallallahu alaihi Muhammad pastikan paling tidak ahli keluarga kita, kawan-kawan kita sama-sama membaca 10 ayat terawal daripada surah Al-Kahfi, insya-Allah. Ini penting ni. Dan sallallahu alaihi Muhammad, kita juga doakan sama-sama supaya Allah memberikan kemudahan kepada kepimpinan negara kita, supaya Allah memberikan kepada kita ni kepimpinan negara yang terbaik, yang terbaik, yang diredai oleh Allah SWT. Sebab tu kita sering nak kena mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal ni. Masalah masing-masing pun cuba untuk mengambil kesempatan. Ada yang nak menangguk di air keruh kan, tu. Ada yang macam-macam lah, kita tak tahu keadaan lepas daripada ni macam mana, maka kita doa je lah yang terbaik supaya Allah menggunakan kepada kita kepimpinan yang terbaik. Dan kita nak ucapkan jazakumullah khairan kathira kepada surau Ihsaniyah Kampung Bengali Taiping. Surau Ihsaniyah Kampung Bengali Taiping yang menganjurkan kuliah kita pada pagi ini. Jazakumullah khairan kathira. Terima kasih banyak-banyak kepada pihak surau Ihsaniyah Kampung Bengali Taiping yang menganjurkan kuliah kita pada pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih atas kesungguhan dan keprihatinan pihak surau
yang sudi untuk menganjurkan kuliah kita pada pagi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terompah merah tanya, Ustaz nak tanya, kalau amalkan surah Al-Kahfi sebelum subuh boleh ke? Boleh saja, sebelum subuh pun. Di waktu-waktu mana pun tak apa. Waktu mana pun tak apa. Tak ada masalah apa-apa. Baik, insyaAllah, mari kita sama-sama baca surah Fatihah dan kita istighfar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم. 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 أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Terima kasih. Tadi ada tulis kat situ, Ustaz nampak tak sihat. Alhamdulillah saya sihat walafiat. Alhamdulillah. Bangun tidur tuan pagi-pagi macam ni lah. Alhamdulillah bersin tadi sebab sejuk pun aircon ni. Dan salat Selamat. Oh ya, Royita Hussein tanya kebaikan kita beramal dengan surah At-Taubah. Banyak kebaikannya. Surah At-Taubah 2 ayat yang terakhir tu. Jadikan amalan pagi, sebelah pagi, lepas subuh 7 kali dan lepas maghrib kita baca 7 kali. InsyaAllah dia menjauhkan kita daripada musibah-musibah yang besar. Dan banyak lagi lah kelebihan-kelebihan dia. InsyaAllah beramal je lah, beramal. Sallallahu alaihi Muhammad. InsyaAllah biiznillah
kita apa-apa pun kita serah kepada Allah SWT. Kelebihan-kelebihan dia yang sagi banyaklah kelebihan dia. Saya pun beramal setiap pagi lepas subuh dan Allahumma salli Muhammad lepas maghrib 7 kali insya-Allah. Rosnah Ma'ruf, ustaz di mana ni? Saya di Kuala Lumpur dalam program semalam selesai rakaman ayat riwayat akhir zaman. Riwayat akhir zaman di TV Hijrah, 13 episod yang akan ditayangkan pada bermula 20 hari bulan ni, 20 hari bulan. Sallallahu alaihi Muhammad 20 hari bulan Ogos ni, hari Jumaat 7.30 malam setiap hari Jumaat. Ada 13 episod seluruhnya. Tuan-tuan saksikan dan support lah. InsyaAllah nah. Saya tahu waktu tu waktu maghrib. Jadi buka je dulu. Buka dia kata kalau rating naik, dia akan sambung kepada episod yang berikutnya. Kalau rating tak naik, berhenti dekat 13 tu je lah dia kata kan. Lepas tu dan esok saya ada program di TV3 Salih Alaihi Muhammad Salih Alaihi Muhammad Tanyalah Ustaz TV3. Farizan Zamriyan betul sebelum tidur buat 11 kali yang diajak oleh Syekh Zainul Asri insya-Allah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mari kita baca 10 ayat terawal daripada surah Al-Kahfi. Jadi sambil-sambil itu boleh minta sahabat-sahabat semua yang menyaksikan untuk tolong kongsikan. Tolong kongsikan sebanyak-banyaknya sebab saya kalau boleh saya nak seramai mungkin orang untuk baca surah ayat 10 surah Al-Kahfi ini bersama-sama dengan kita. Saya nak dia bergema dengan surah Al-Kahfi ini pada setiap pagi sama-sama. Nah, pagi-pagi ini semua seramai-ramai orang, sebanyak orang yang mungkin untuk membaca 10 ayat terawal surah Al-Kahfi bersama-sama. Gemaan itu mudah-mudahan insya-Allah Allah mengangkat dan Allah menjauhkan kita ni daripada fitnah akhir zaman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih semua yang sudi untuk membaca surah Al-Kahfi 10 ayat yang terawal bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Jazakumullahu khairan kathira. Dan pagi ini kita akan tengok Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin, kitab Riyadhus Salihin susunan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita akan masuk pada bab yang baru, bab yang ke-56. Bab keutamaan lapar dan hidup sederhana. Merasa cukup dengan sedikit makanan, minuman, pakaian dan bagian-bagian jiwa lainnya
serta meninggalkan keinginan hawa nafsu. Tulis tak tajuk dia? Tulis tak tajuk dia? Tulis dekat ruangan komen. Bab ke-56, bab keutamaan lapar dan hidup sederhana. Koma, merasa cukup dengan sedikit makanan. Koma, minuman, koma, pakaian, koma, dan bahagian-bahagian jiwa lainnya, koma, serta meninggalkan keinginan hawa nafsu. Tu tajuk dia. Tajuk dia. Saya simak keutamaan hidup sederhana dan merasa cukup. InsyaAllah tu tajuk bab yang nak kita bincangkan dalam Riyadhus Salihin susunan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ini. Baik. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala memulakan, muqaddimahkan tajuk ini dengan ayat Al-Quran daripada surah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, surah Maryam. Surah Maryam. Salli ala sayyidina Muhammad. Ayat yang ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, surah Maryam, ayat yang ke 59 dan 60. Mari kita tengok surah Maryam ayat 59 dan ayat ke 60. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ke 59. Auzubillahi minasyaitonirrajim. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. Sadaqallahul azim. Maksudnya, kemudian datanglah selepas mereka pengganti yang mengabaikan solat dan mengikut keinginannya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan mengikut keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan melakukan kebaikan, maka mereka itu akan masuk ke syurga dan tidak dizalimi, yakni dirugikan sedikit pun. Surah Maryam ayat ke-59 dan ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 60. Subhanallah, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Allah menggunakan ataupun Allah menjadikan pengganti-pengganti daripada orang-orang yang beriman sebelum daripada tu. Salli ala sayyidina Muhammad dengan siapa? Dengan orang-orang yang sering mengabaikan solat. Subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Beberapa hari ni saya banyak duk baca, duk tengok tentang akhir zaman. Tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku pada akhir zaman. Ada selepas Dajjal. Salli ala sayyidina Muhammad. Dajjal. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, turun pula Allahumma salli ala Muhammad Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, Nabi Isa membunuh Dajjal. Lepas tu Allahumma salli ala Muhammad, lepas Nabi Isa bunuh Dajjal, keluar pula Ya'juj Ma'juj. Dan selepas daripada itu Nabi Isa akan memerintah sekitar 7 bulan, yang dalam keadaan 7 bulan ni keadaan cantik dan tenang. Tuan-tuan, subhanallah, selepas daripada itu ada 3 perkara yang akan berlaku secara serangkai. 7 tahun. Akan memerintah selama 7 tahun. Nabi Isa akan memerintah selama 7 tahun. Tenang, damai. Kemudian akan ada perkara yang berlaku. 3 serangkai dia berlaku. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang pertama, naik matahari daripada sebelah barat. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dabbatul ard. Kemudian berlaku, tuan-tuan, dia panggil dukhan, asap.
Subhanallah. Waktu zaman Dajjal, Imam Mahdi muncul dulu. Imam Mahdi muncul, Dajjal muncul lepas pada itu. Imam Mahdi mempersiapkan tentera-tentera dia, Allahumma salli ala Muhammad, yang begitu ramai untuk berhadapan dengan tentera Rom. Tentera Rom akan turun berhimpun, salli ala Muhammad, di satu tempat di Syria, salli ala Muhammad, yang tuan-tuan, jumlah mereka begitu ramai. Ada 80 panji-panji perang. Pada setiap panji perang itu ada 12,000 bala tentera. Ini satu jumlah ketenteraan yang begitu ramai, yang akan berhadapan dengan satu kelompok tentera saja, nama dia tentera Imam Al-Mahdi. Dan pada waktu tersebut, dalam riwayat itu menceritakan bahawa subhanallah, berapa ramai di kalangan umat Islam yang murtad akibat ketakutan berhadapan dengan jumlah peperangan yang begitu besar. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, bila kita baca yang tu, ya Allah, menakutkan kita, tuan-tuan. Bila bertembung saja peperangan ni, subhanallah, tuan-tuan, ni Imam Mahdi tak turun lagi. Ini Dajjal tak turun lagi. Ini Dajjal belum keluar lagi. Dengar-dengar nak keluar dan about time untuk keluar. Setiap daripada orang Islam yang berada di muka bumi ni akan turun ramai-ramai, duduk berhimpun di satu tempat, namanya, Allahumma salli alaihi wasallam, Baitul Maqdis. Sallallahu alaihi wasallam. Waktu berhimpun dekat Baitul Maqdis ni, kita ni bila dengar ada tentera Rom ni, ulama menyebutkan, Allahumma salli alaihi Muhammad, Nabi SAW sebut dulu, kalau lah ni dia sebut sebagai Amerika atau dan Eropah. Dan seluruh dunia akan mai. Kita juga akan mai. Cuma kita seduk fikir waktu tu, sanggup tak kita tinggalkan apa yang kita ada ni untuk pergi berhimpun dengan Imam Mahdi di Baitul Maqdis? Kita kan tinggal ni harta-harta kita, rumah-rumah kita ni, semua-semua ni. Ni kita duk cerita ni tentang sedikit makanan, sedikit pakaian. Padahal kita ni, tuan-tuan, nikmat sangat banyak yang Allah bagi dekat kita. Sallallahu alaihi wasallam. Dan sanggup tak kita nak meninggalkan harta benda yang kita ada, rumah tangga kita? Duk fikir segi anak sekolah, kereta lah, apa semua. Semua akan turun. Tinggal semua. Pi duduk berhimpun dengan Imam Mahdi di Baitul Maqdis. Sanggup tak waktu tu, tuan-tuan? Dan kita kena pi. Nabi kata, ataituhum walau habwan wal salj. Susah macam mana pun, kamu pilah untuk berjumpa dengan mereka, sebab bersama dengan mereka ada Al-Mahdi, Nabi sebut. Tuan-tuan, dan yang lebih dahsyat apabila berlaku pertemuan di antara tentera Islam berjumpa dengan tentera-tentera daripada Rom ini, daripada Eropah, daripada Amerika ni, tuan-tuan, ramai orang yang murtad. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah Rabbi subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, nak cerita, ini belum Dajjal muncul lagi. Lepas depa menang ni, yang keluar ni, yang lari ni, ada yang lari, ada yang meninggalkan perang, ada yang syahid. Perang ni berlaku 4 hari je, tapi sangat dahsyat. Sampai dalam riwayat yang lain cerita 1/3 lari, yang Allah tak ampunkan dosa mereka. Lari 1/3 syahid, yang tinggal 1/3. Kemudian perang sampai tinggal saki baki je. Daripada dia pakai dihantar orang untuk kira, daripada 100 orang seorang aja yang kelihatan yang selamat. Waktu tu kata Mas'ud radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam, dia kata, banyak harta rampasan perang, banyak Allahumma salli ala Muhammad, harta-harta warisan, tapi tak ada siapa nak bagi. Nak bagi apa? Tinggal seorang lah. Sehingga burung yang terbang lalu pun, subhanallah, tuan-tuan, lalu burung yang terbang pun akan terjatuh sebab dahsyatnya peperangan tersebut. Macam mana keadaan dia tak tahu. Saya fikir, yang tinggal ini hanya yang soleh aja, yang soleh, yang terbaik, yang dipilih oleh, yang lain habis. Soleh semua, tuan-tuan. Tinggal yang soleh. Sebab yang soleh ni nanti akan balik. Mula-mula mereka dengar kata Dajjal muncul. Tengah-tengah duk agi-agi harta pasal perang tu. Dajjal dah muncul, masing-masing dah balik ke kampung masing-masing nak tengok betul tak. Dia kata, Dajjal dah masuk ke kampung-kampung kamu. Dajjal dah tangkap anak-anak kamu. Dia pun cepat-cepat balik. Dia pun hantar 10 orang
tentera berkuda. Nabi kata, aku kenal nama mereka, aku kenal nama bapa mereka, aku kenal warna-warna kuda mereka, aku boleh cerita, kata Nabi SAW. Lalu mereka balik, sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, mereka balik, mereka tengok-tengok, oh tak ada, ini cuma cerita rumus je. Lepas tu mereka balik ke Syam. Mereka balik ke Syam, mereka tengok Dajjal dah mai kat Syam, kemudian Dajjal dah keluar daripada Syam. Oh, rupanya Dajjal dah muncul sungguh-sungguh dah. Dajjal dah muncul sungguh-sungguh dah. Memang daripada aspek dah. Sebab Imam Mahdi dah muncul. Bila Imam Mahdi dah muncul, Dajjal anytime akan keluar. Memang tahu dah, about time dah. Dan Nabi Muhammad. Lepas tu subhanallah. Lepas tu dia pun berhimpun. Bila berhimpun satu tempat untuk solat. Bila mereka sampai dekat Syam tu, azan dikumandangkan. Kemudian Nabi Muhammad waktu tu elok nak semayang. Tiba-tiba tengok Nabi Isa turun. Sekuen sangat dekat. Cumanya kita takut kedahsyatan Dajjal, kita takut nanti Dajjal Allahumma salli Muhammad, fitnah Dajjal yang begitu besar. Tapi rupa-rupanya ujian-ujian yang duk main ni sebelum daripada tu lagi. Peperangan yang berlaku tu menyebabkan berapa ramai dah orang yang murtad. Sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Berapa ramai dah orang yang meninggalkan Islam. Belum Dajjal muncul lagi. Nak cerita Allah. Bila kita baca, ya Allah, takutnya, Masya Allah, Ustaz Iman, tuan. Oh, subhanallah. Lepas tu Dajjal muncul pula, lagi dahsyat lah, tuan-tuan. Yang ada yang berbaki lepas pada tu, Sallallahu Alaihi Muhammad akan berhadapan pula dengan fitnah Dajjal ni. Sallallahu Alaihi Muhammad, lepas fitnah Dajjal ni, kita akan berjumpa pula dengan Ya'juj Ma'juj lagi. Besar-besar lagi, tuan-tuan. Fitnah-fitnah yang sangat dahsyat. Dan yang tu ujian iman. Mai satu had lagi. Waktu ni for real nama dia. Tak ada pilihan. Dia panggil ujian akidah. Waktu ni sama ada kamu beriman atau kamu tak beriman. Yang ni penentuan Allah. Waktu mana? Naik matahari sebelah barat. Waktu tu habis. Yang mana tak beriman dah. Tak beriman dah. Yang mana yang baru nak beramal dah tak terima amal dia lagi dah. Kemudian pula main pula Dabatul Ard. Dabatul Ard ni pula main pula buat tongkat Nabi Musa, buat cincin Nabi Sulaiman. Mai Allah kata dalam Quran, salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, Allah cerita dia akan keluarkan Dabatul Ard. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut dalam Quran. Tukallimuhum, dia bercakap dengan mereka. Mai salli ala sayyidina Muhammad. Salli sayyidina Muhammad. Dia bila dia keluar, dia mai dia cop-cop. Orang mukmin putih jadi, orang kafir jadi hitam. Lepas pada Dabatul Ard muncul, yang nampak pada dalam kehidupan dunia ni satu hitam, satu putih. Sampai nama pun tak panggil dah. Hai mukmin, kamu nak apa? Hai kafir, kamu nak apa? Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Rabbi. Dan jadi pula waktu tu apa, dalam tempoh yang hampir sama tiga-tiga ni, mana satu mai dulu Nabi kata tak tahu. Nabi kata tak tahu yang satu mai dulu. Sallallahu alaihi wasallam mai pula tuan-tuan, tahu apa dia? Dukhan. Kabut. Dukhan ni dia akan tutup seluruh alam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi, Allah sebut, fartaqib, tunggulah. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Fartaqib, tunggulah, dia kata. Akan turun, Nabi kata, akan Allah sebut, Allah akan bagi, Allah akan keluarkan, Allah akan turunkan daripada langit ad-dukhan. Salli ala sayyidina Muhammad. Asap daripada langit yang sangat benar, yang betul-betul akan jadi. Salli ala sayyidina Muhammad. Yaghshan nas, yang akan menyelimuti manusia. Innahu azabun alim. Dan ia merupakan azab yang sangat berat. Orang waktu tu, orang-orang yang kafir, bila kita sedut asap tu, orang kafir ni sampai ke tahap apa yang berlaku dalam kepala dia, sampai keluar cairan daripada telinga dia ni. Tapi orang mukmin waktu tu, sallallahu alaihi wasallam, dia hanya sakat macam sesema saja. Cumanya tuan-tuan, Nabi duk cerita dah akhir zaman ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhir zaman ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Iman manusia ni akan keluar daripada hati-hati manusia ni. Sebagaimana sallallahu alaihi wasallam Muhammad, anak panah keluar daripada busur dia. Sebab tu bila Dabatul Ard ni muncul,
Dabatul Ard ni muncul. Tuan-tuan boleh bayang, saya nak fikir macam mana. Sampai Dabatul Ard ni, maksud tapisan demi tapisan tu berlaku dah. Tapisan ni dah berlaku dah. Tapisan daripada zaman munculnya Imam Mahdi lagi. Maksudnya yang tinggal selepas pada tu kira yang okey-okey lah. Sepatutnya. Yang dah merasakan kenikmatan duduk di bawah kepimpinan Imam Mahdi dan kepimpinan Nabi Isa AS. Lalu subhanallah, bila Dabatul Ard ni muncul, ada beberapa riwayat muncul dekat Al-Jiyad, ada kata muncul dekat belahan Bukit Safa, ada yang muncul dekat perkampungan sebelah dengan Mekah. Bila dia muncul sahaja, waktu tu orang sedang bertawaf. Kemudian dia berjumpa dengan orang dia bertanda. Kemudian ada orang yang dia tak pernah tengok, dia takut, boleh melarikan diri. Bila dia tengok kata saya cuma dia Dabatul Ard muncul, dia boleh buat apa? Dia angkat tangan semayang. Dia angkat Allahu Akbar, dia semayang. Mai Dabatul Ard mai mengadapkan dia kata, bahawa hari ni kamu nak semayang. Kemudian dia cop kepada orang tu dan orang tu berubah jadi hitam. Nak bayangkan subhanallah tuan-tuan, orang ni dia berubah jadi hitam, maksudnya dia kafir. Tapi dia semayang. Mungkin subhanallah waktu tu dia berasa kata dia beriman, tapi dia tak beriman. Tapi itulah suasana yang berlaku, ya Allah subhanahu tuan-tuan. Jadi yang kita ini yang menakutkan kita tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata, lah ni pun tuan-tuan tengok orang pemain-pemain macam tu je. Saya tengok satu video oleh seorang selebriti ni tuan-tuan. Subhanallah, mulut dia lancang sikit lah kot saya ingat. Bila orang interview dekat dia, orang tanya dekat dia, Salih Semat yang dia, kalau nanti kamu ditanya oleh soalan oleh Munkar Nakir, Munkar Nakir nak pukul kamu, apa yang kamu nak kata? Dia boleh, aku nak bagi tahu dekat Munkar Nakir tu, pukul mau apa hang dulu, macam tu. Wallah subhanallah, dia benda akhirat, benda ni pun boleh buat main-main. Orang manusia lah ni. Dan saya yang lebih geram kita tengok macam mana dia bergelak beramai-ramai, gelak sungguh-sungguh punya gelak. Macam benda ni benda satu mainan. Allahumma salli ala sayyidina. Allah sebut dalam Quran. Salli ala sayyidina. Takkan benda Allah pun kamu nak pemain-pemain ni. Benda agama pun kamu nak main-main ni. Dia kata, kami hanya main-main saja. Allah sebut dalam Quran surah Taubah. Kami main-main saja. Allah kata, Allah tanya balik, takkan benda Allah pun kamu nak pemain-pemain. Aduh, subhanallah tuan-tuan, 80% orang Islam di Malaysia yang tak semayang dengan sempurna. 80%. 20 orang aja. Allah sebut dah ni. Allah kata, saya semak ni. Kemudian datanglah selepas mereka pengganti yang mengabaikan solat dan mengikut keinginan hati jiwa mereka. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kelak mereka akan tersesat. Allah sebut. Allah Rabbi. Tuan-tuan. Oh ya Allah, salli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Tuan-tuan, kita dulu dalam tempoh PKP ni pun, ni dalam tempoh COVID-19, berapa ramai orang yang mengkufurkan satu sama yang lain. Kita duduk baca, tengok. Kita yang ambil vaksin, orang yang tak setuju dengan vaksin, kata kita ni pengikut Dajjal. Kalau dia kata kita ni pengikut Dajjal, maksudnya, kita ni subhanallah tuan-tuan, Sayyid Muhammad, dah kufur pada Allah. Dia kata kita ni pengikut Dajjal. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah, senang-senang orang mengkufurkan orang akhir zaman ni. Dia kata pula, kami ni orang-orang yang terpilih. Kami ni orang yang terpilih. Kami orang yang subhanallah, saya cuma orang yang ikut ghuraba bersama dengan Islam. Sebagaimana disebut Nabi SAW, kami ni orang yang sedikit. InsyaAllah. Subhanallah. Itu habis ulama-ulama yang buat keputusan tentang keharusan Dajjal, keharusan vaksin tu, inilah ulama-ulama Dajjal. Perkataan yang sanggup dikeluar oleh orang mukmin. Ni belum Dajjal keluar lagi, ni belum Imam Mahdi lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Demikian juga perkataan macam ni kepada orang tu, perkataan macam Allah Rabbi kita.
Saya sampai tak berani nak komen apa. Kalau tuan-tuan tengok, saya tak komen sepatah pun tentang vaksin. Saya cuma ajak orang vaksin je, pergilah vaksin. Sebab ulama-ulama kita ajak kita dan suruh kita vaksin untuk jaga masalah awam. Saya kata macam tu, tak kat tu je lah. Nak komen lebih saya tak berani. Tapi orang berani untuk kata perkataan-perkataan yang tak sanggup untuk kita dengar. Dahsyatnya manusia sekarang ni, tuan-tuan. Allahu Rabbi salli ala sayyidina. Itu Allah sebut dalam surah, Allahumma salli dalam surah Maryam. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tengok pula ayat yang kedua yang dipetik oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, salli ala iaitu surah Al-Qasas ayat ke-78 dan 80. Ayat ke-79 hingga 80. Surah ke-79 dan 80. Wa qala fa kharaja ala ayat ke-79 dan 80. Ayat berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu ladhu haddin 'azim. Wa qala alladhina utul 'ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa 'amila salihan wa la yulaqaha illa as-sabirun. Sadaqallahul azim. Maka keluarlah dia, yakni Qarun, kepada kaumnya dengan kemegahan. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keuntungan yang besar. Tetapi orang-orang yang dianugerahkan ilmu berkata, wa qala alladhina utul ilma wailakum, dia kata, celakalah kamu, thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah. Sallallahu alaihi Muhammad, ketahuilah pahala lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan melakukan kebaikan. Wala yulaqqaha illa as-sabirun. Itu hanya, dan pahala yang besar itu hanya akan diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Dan tengok macam mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allah cerita bila Qarun tu keluar, orang takjub dengan harta yang dia ada. Qarun ni sangat kaya, super kaya. Bila dia keluar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, bila dia keluar saja, semua orang akan kata apa? Allah cerita dalam Quran. Allah cerita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah dia kata, salli ala sayyidina Muhammad. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, mudah-mudahan kita pun ada harta kekayaan seperti Qarun. Sungguh dia benar-benar mempunyai keuntungan yang besar. Ini sifat yang Allah cerita kepada manusia. Yang bila tengok kemegahan, bila tengok kebaikan, bila tengok kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, dia pun teringin. Saya cuma keluar saja Qarun, tengok orang kekayaan harta dia, semua orang pun teringin nak ada macam tu. Sifat manusia. Allah cerita macam itulah yang yang ada pada hati kita. Mana siapa pun sama, tuan. Melainkan orang-orang yang Allah letak dalam hati dia tak ada keinginan untuk dunia sama sekali. Tuan-tuan tengok orang kaya, tuan-tuan tak teringin dia macam orang kaya. Kadang-kadang kita tengok yang merepek-repek, Allah bagi kaya. So, saya tengok tu yang cakap muka putih tangan hitam tu kan, melaku. Oh subhanallah, tuan-tuan, merepek-repek dia buat, Allah bagi kaya. Rumah sangat besar, dia nak jual rumah dia, tuan-tuan. Berapa juta tu? 6 juta kan nak jual. Suku siapa ada duit nak beli. Dia tengok kereta, hari ni nak keluar nak kereta apa tau? Ada kereta Bentley, ada kereta Mercedes. Mercedes tak pakai lah nak jual. Oh subhanallah, macam kancil dia buat. Kita tengok ada tu, oh ya Allah, teringinnya nak jadi macam dia. Subhanallah. Kita tengok tiap hari dalam radio, kita naik kereta, kita dengar radio kata dia kata apa? Biar tak handsome tak apa, janji kaya.
Kan Ustaz Iman? Kita, banyaknya harta, macam mana orang boleh himpun? Banyak orang kaya dengan investment. Kita pun teringin nak dikaya. Sebab sifat manusia macam tu. Sifat manusia. Bila tengok ada kekayaan, bila tengok ada orang kaya di depan orang yang punya harta yang banyak, kita akan cenderung untuk jadi macam dia. Hati kita berkeinginan untuk jadi macam dia. Maka dijawab oleh orang yang berilmu. Allah sebut pada ayat berikutnya, macam mana orang-orang yang Allah kurniakan kepada mereka ilmu menjawab. Dia kata subhanallah, dia kata salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata wailul lakum, celakalah kamu semua ni. Salli ala sayyidina Muhammad. Celakalah kamu semua ni. Dia kata salli ala sayyidina Muhammad, ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang beriman dan melakukan kebaikan. Bukan kekayaan tu Allah nak pandang. Bukan kekayaan tu Allah nak pandang. Bukan harta benda yang banyak tu Allah pandang. Allah akan pandang kepada orang yang sallallahu alaihi wasallam Muhammad beriman dan banyak melakukan amal soleh. Yang ni Allah nak pandang. Kamu pandang kepada kekayaan. Kamu seronok tengok kaya dan kamu harap kekayaan itu ada pada sisi kamu. Padahal kekayaan tu belum tentu akan menyelamatkan kamu. Tapi yang paling yang sahih, yang pasti akan menyelamatkan kamu ialah iman dan amal soleh. Yang tu kita tak teringin pula. Bila tengok ada orang yang soleh, orang yang baik, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli Muhammad, orang yang beramal, orang yang baca Quran, Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad. Nanti Ali katakan, saya kadang dibodohkan, digelar tak Islam sebab komen sesuatu yang tidak ikut kehendak mereka. Ta'asub sampai mengatasi kewajaran akal. Itulah ya Allah Rabbi akhir zaman. Tuan-tuan nak vaksin, tuan-tuan vaksin. Yang buat keputusan untuk vaksin pun alim ulama. Ahlan wa sahlan ke kanda Salih Alaihi Muhammad Datuk Roslan. Ni sahabat kita yang Allah Rabbi boleh menjadi contoh dan teladan yang baik. Saya pun takjub dan kagum dengan dia. Salih Alaihi Muhammad. Salih Alaihi Muhammad, tuan. Orang yang Allah kurniakan harta, tetapi Salih Alaihi Muhammad memanfaatkan harta untuk jalan-jalan kebaikan. Ini satu kenikmatan yang Allah bagi dunia akhirat. Kita pun teringin nak jadi macam dia. Salih Alaihi Muhammad. Baik, Allah muslimat tuan-tuan. Jadi subhanallah, kalau dia tak mau vaksin pun, dia tak mau vaksin, kita tu hak saya. Terpulanglah kat dia. Tapi jangan sampai kamu mengkufurkan sahabat-sahabat kamu yang vaksin. Sampai meletakkan dia tu subhanallah pada tempat yang tak sepatutnya. Kamu letak dia sebagai pengikut Dajjal, itu kamu telah mengkufurkan dia, sebab pengikut Dajjal ialah orang-orang yang kufur. Jangan sampai macam tu. Subhanallah. Jangan ketaksuban kamu kepada sesuatu itu sampai kamu tidak berlaku adil kepada saudara-saudara kamu. Sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Maka Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam, itulah Allahu Rabbi, tuan-tuan. Sampai ke tahap dia boleh fikir, kadang-kadang saya terfikir nak masuk masjid, dia kata nak masuk masjid kena vaksin. Orang vaksin boleh masuk masjid. Dia sanggup untuk tak masuk masjid sebab tak mau vaksin. Dia pelik. Dia kata Salih Muhammad, vaksin ini agenda Dajjal. Yang agenda Dajjal tu tak tahu lagi, itu sebenarnya asumsi, dia assumption saja. Padahal yang kita nak tengok berapa ramai orang mati sebabkan oleh COVID, yang tu betul. Kalau fikir macam tu, ini di antara dia nak pilih, di antara vaksin dia cucuk tu dengan masuk masjid. Dia sanggup untuk pilih tak masuk masjid sebab tak mau vaksin. Pelik kan? Tapi kita, tu dia buat undang-undang baru pula nak masuk masjid kena vaksin. Ni menghalang orang daripada melakukan ibadat. Kita nak pergi umrah haji pun, nak pergi umrah, nak pergi haji pun kena cucuk vaksin. Cucuk mengali kokol tu. Yang tu okey pula. Allah, pasal apa? Undang-undang yang dibuat untuk menjaga kemaslahatan awam. Tak apa, kamu tak mau vaksin pun tak apa, tapi jangan sampai mengkufurkan sahabat-sahabat kamu yang vaksin. Terpulang pada kamu. Sampai meletakkan, subhanallah, saya risau apa yang sedang berlaku ni. Ini belum lagi duk main cerita Imam Mahdi ke Dajjal ke apa semua yang main fitnah-fitnah besar tu. Yang ni saya tu. Jadi subhanallah, tuan-tuan, itu hak kamu kalau tak mau vaksin. Hak duduk diam-diam, sudah duduk diam-diam. Duduk diam-diam. Saya lihat hak saya, ini itu badan saya,
saya tak berhajat kepada vaksin, saya akan menggunakan makanan-makanan sunnah apa semua. Silakan. Kita ada halangan. Salih ala Sayyidina Muhammad. Terpulang pada kamu. Tapi jangan sampai kamu kufurkan orang. Yang vaksin pula, jangan pula mengkufurkan orang tu pula. Jangan pula duk kata pada orang tu. Masing-masing buat pilihan masing-masing. Salih ala Sayyidina Muhammad. Buat pilihan masing-masing, insyaAllah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka ni, sebab tu tuan-tuan nak tengok kita ni orang dunia kan, orang akhirat tengok satu perkataan nama dia cemburu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Perkataan dia ialah cemburu. Cemburu macam mana? Kita cemburu ni kok mana? Cemburu ni apa? Cemburu ni kita kalau boleh kita nak benda tu ada kat kita. Tak ada kat orang tu ada kat kita. Ya, salli ala Sayyidina Muhammad. Tak ada kat orang tu ada kat kita. Tu maksud cemburu. Salih Muhammad. Tuan-tuan. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Kita tengok orang yang kaya. Salih ala Muhammad. Kita tengok orang yang punya harta, kita cemburu. Kita cemburu kita nak harta tu mai kat kita. Kita tengok orang punya kenderaan besar, kenderaan mewah. Semua nombor plate 6, 66, 666. Oh, hebat ni. Ni masya-Allah semua. Kereta masya-Allah punya banyak masya-Allah. Kita cemburu. Salli alaihi Muhammad. Kita nak salli alaihi Muhammad. Kekayaan tu ada dekat kita. Allahumma salli alaihi Muhammad. Tuan-tuan, kita tengok orang rumah besar kita cemburu. Tapi bila kita pergi masjid, kita tengok ada orang yang kita sampai ke masjid, kita tengok ada orang yang sampai lebih awal di masjid, kita tak cemburu. Kita baca Quran satu muka surat, ada kawan kita yang baca Quran satu hari satu juzuk, kita tak cemburu pun. Salli alaihi Muhammad. Kita bangun untuk solat subuh, ada orang yang bangun qiyamul lail 3-4 pagi, qiyamul lail dah berdiri menghadap pada Allah dah, kita tak pernah cemburu. Yang ni kita boleh kata apa? Dia boleh lah, aku terang-terang ni je lah. Salli alaihi Muhammad. Salli alaihi Muhammad. Dia kata Ustaz Jumat, Ibu Nurah kata 56, betul dia kata. Salli alaihi Muhammad. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad. Allahumma salli alaihi Muhammad. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli Muhammad. Dalam bab dunia kita cemburu. Kita harapkan benda-benda tu semua dapat kat kita. Tapi dalam bab akhirat kita tak cemburu. Dalam bab akhirat kita tak teringin benda tu main kat kita. Maksudnya kita masih duduk pada Allahumma salli alaihi Muhammad. Situasi berkendakkan kepada dunia berbanding berkendakkan kepada akhirat. Sedangkan tuan-tuan boleh jadikan ayat 79 dan 80 surah Al-Qasas ini salli alaihi Muhammad sebagai panduan. Bagaimana Allah gambarkan kepada kita keinginan hati manusia bila tengok kehebatan dunia, tengok kekayaan dimiliki oleh Qarun. Kalau Qarun pada zaman tu, mungkin pada zaman ni orang-orang yang Allah kurniakan kepada mereka kekayaan dan kehebatan dunia. Kita tengok dan kita teringin semua Allah. Memang sifat kita akan teringin benda tu. Sifat kita berkehendakkan kepada tu. Jiwa kita nak benda tu dapat kat kita. Tapi kata orang-orang yang Allah kurniakan kepada ilmu kepada mereka, bukan yang tu. Bukan yang tu. Yang tu belum tentu lagi. Boleh jadi kekayaan tu akan menjadi kebaikan kat kita. Boleh jadi. Siapa kata tak ada? Ada orang kaya yang saleh. Ada orang kaya yang pemurah. Ada sahabat-sahabat Nabi SAW yang kaya dan mereka ahli syurga. Kaya, bukan cerita kaya. Super kaya. Sahabat-sahabat Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Abdurrahman bin Auf yang masyhur. Zubair bin Awam masyhur. Salli ala Muhammad. Tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi yang sangat-sangat kaya ada. Dan dia menjadikan kekayaan dia jalan yang mudah untuk mereka masuk syurga Allah SWT. Ada. Tapi jamin belum tentu lagi. Yang menjamin ialah dua perkara, iman dan amal soleh. Yang tu memang jamin. Dan yang ni yang kita kena cemburu. Salli alaihi Muhammad. Dah jadikan Allahumma salli alaihi Muhammad. Dan itu dan pahala besar itu hanya akan diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Sabar macam mana? Sabar dekat dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sabar dengan keinginan dunia. Sabar dengan pujukan dunia. Salli Muhammad. Sabar dalam melakukan ketaatan. Sabar dengan qada dan qadar ketentuan Allah. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ini orang yang sabar. Dan dengan sabar ini, dia dengan kesabaran ini sajalah yang akan memampukan dia untuk melakukan amal soleh.
Subhanallah, salli asma tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memudahkan urusan Liza esok. Amin, amin ya rabbal alamin. Salli asma Muhammad tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi cemburu. Saya teringat kisah bila seorang berjumpa dengan Allahumma salli ala Syekh Mutawalli Sya'rawi. Syekh Mutawalli Sya'rawi, dia kata dia mai jumpa Syekh seorang ulama Mesir. Dia kata Allahumma salli ala Syekh Muhammad. Allahumma salli ala Syekh Muhammad. Dia kata, Syekh bagi tahu dekat saya, tolong bagi tahu nak tahu macam mana saya nak tahu saya ni orang dunia ke orang akhirat. Orang dunia ke kita ni dua aja. Sama ada kita ni orang dunia atau satu lagi kita orang akhirat. Orang dunia ialah dia sentiasa melekat dengan dunia dia. Dia tak boleh nak pi ke akhirat dia. Nanti bila dia nak mati, dia tak boleh nak tinggal. Dia susah nak keluar pada akhirat dia. Walau macam mana pun dia tetap kena keluar. Dia nak keluar ke akhirat dia susah. Walau macam mana tetap dia kena keluar. Tapi dia tak boleh nak keluar. Dia tak boleh nak tinggal. Dunia ni ikat dia. Yang kedua orang akhirat. Orang akhirat ni dia duduk dunia juga. Dan memang dia akan pergi ke akhirat macam mana orang dunia tadi pun. Tetapi bila dia nak pergi ke akhirat, dia mudah pergi. Dia pergi, dia tinggal. Dia tak ada masalah apa. Macam mana nak kenal sama ada kita ni orang dunia atau orang akhirat? Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, dia kata, macam mana keadaannya? Satu hari, tiba-tiba kamu duduk, tiba-tiba ada orang bagi kat kamu 10,000. Katalah 10,000 ringgit lah. Mudah nak kira macam kita. Tengah duduk siram pokok bunga depan rumah tu. Tahu ada saya lihat semat Grab mai. Grab food. Dia bagi apa? Lala Move yang tak barang kan. Lala Move mai. Dia kata, lepas tu dia kata, adakah encik ni nama sekian-sekian? Oh iyalah saya anu tu. Saya cakap, oh ya encik lah yang saya mencari apa dia. Ada orang mai hantar tadi, ada orang tu hantar suruh mai bagi kat encik ni. Bagi apa? Kita pun buka, tak tahu saya pun tak tahu apa. Bagilah satu benda, tengok duk ikat duk dalam bekas elok, balut elok. Kita pun buka tengok 10,000. Ni duit apa ni? Saya tak tahu, dia bagi je kat cik. Dia tulis kat sini, dia kata apa? Saya bagi je cik. Semalam saya tidur, saya mimpi jumpa Sulaiman Akhlaqan. Sulaiman Akhlaqan kata, suruh bagi duit kat cik. Oh, dia kata, ya Allah, dapat 10,000. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita dapat 10,000 ringgit, kita rasa macam mana? Seronok tak? Seronok lah, kita rasa happynya dapat 10,000 ringgit, seronok, syok. Tadi kita tak ada pun, kita duk siram pokok bunga, mana ada. Sekarang ni orang kampung saya kata apa? I am now 10,000 richer. 10,000 ringgit, 10,000 lebih kaya. Tiba-tiba ada 10,000 tu. Daripada tak ada, tiba-tiba ada. Seronok tak? Seronok lah, mana tak seronok. Duduk tak berapa lama tuan-tuan, elok baru duduk siram pokok, tak pergi mana duit, yang kira duit 10,000 tu pun duduk ada tepi ni lagi lah, tak tepi ni duduk siram pokok bunga tak habis lagi. Tuan-tuan ada seorang pula mai, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Kami ni tengah susah ni tuan, tak susah sangat-sangat ni, tak ada apa ni, sungguh-sungguh tak ada apa ni. Kita pun kenal dia. Dia tu orang kampung kita dan memang dia susah sungguh-sungguh. Ni tak ada benda nak makan apa semua. Kita pun tanya dekat dia. Kita mula hati kita tengok tu ada duit. Alhamdulillah. Banyak mana yang perlu ni, banyak mana. Saya perlukan 10,000 ringgit sekarang juga. 10,000 sekarang juga. Dan kita nak bagi kat dia 10,000 tu. Nak bagi dia. Kita rasa macam mana? Hati kita rasa macam mana? Sallallahu alaihi Muhammad. Seronok tak macam mana kita time kita dapat duit tu? Tuan-tuan, kita boleh cakap je, saya seronok lah. Tak ni, tanya hati. Hati seronok tak nak bagi dekat orang tu? Allah Rabbi. Hati dia tak seronok. Pasal apa hati tak seronok? Patutnya seronok lah. Patut lebih seronok. Sebab apa? Tadi kita dapat, itu nilai dia 1,000 ringgit. Tapi bila kita bagi 10,000 ringgit. Tapi bila kita bagi dekat orang, nilai dia sudah 700 kali ganda. 700 kali ganda. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi 1,000 kali 700. Kalau RM1 kali 700 jadi 700. Kalau RM10 kali 700 jadi 7,000. Kalau RM1,000 kali 700 jadi tu.
Betul tu. Kan? Subhanallah. For free. Dapat for free. Allahumma salli ala Muhammad. Padahal bukan ada pun. Tadi kita tak ada pun. Tapi itulah menunjukkan betapa kita terikatnya dengan dunia kita. Subhanallah. Betapa kita terikat. Padahal bukan hak kita pun. Tadi tak ada pun. Tiba-tiba ada. Nak bagi ke orang kita tak boleh. Saya pernah cerita kat Ustaz. Saya pernah cerita kat tuan-tuan. 3 orang yang salih alaihi Muhammad yang tiba-tiba dapat duit. Saya pernah cerita dah. Saya nak cerita lagi sekali lah. Aku ada sahabat-sahabat kita tak pernah dengar lagi. Salih alaihi Muhammad. Yang pernah dengar tu buat dengar pergi lah. Buat macam tak pernah dengar lagi. Ya Ustaz. Ya macam tu kan. Ada seorang jutawan, billionaire dia mati. Dia meninggal dekat Saudi. Ini kisah benar. Bila dia meninggal, jadi dia tak ada waris, langsung tak ada waris. Lepas tu duit dekat Baitul Mal. Mahkamah sebelum nak masuk Baitul Mal, mahkamah pergi cari dulu ada tak waris-waris dia, kot dia tak tahu. Depa kan ada nasab nama kat ujung tu, nama al apa pun tu. Akhirnya pergi cari kat kampung dan akhirnya berjumpa dengan 3 orang kampung yang miskin. Dan depa ni lah waris dia. 3 orang kampung miskin, depa ni lah waris dia. Salih semua. Maka 3 orang ni pun dipanggil lah pergi mahkamah. Depa pun pergi lah apa semua. Pasal apalah mahkamah panggil apa semua. Lalu depa pun pergi ke mahkamah. Pergi mahkamah, hakim kata dekat depa, "Tuan, salih alaihi Muhammad. Tuan dapat pewarisan harta daripada si mati ni." Depa tak kenal pun orang tu. Tapi depa tahulah ada bukti menunjukkan bahawa depa tu waris dia. Lalu Tuan salih alaihi Muhammad ni kata, Allahumma salli. Lalu dia kata, Allahumma salli alaihi Muhammad. Dia kata, "Tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad dapat harta warisan." Kita, "Oi, betul ke?" Betul. Siapa dia tu? Baru nak tahu. Betul, ada ni bau bacang, bukan, bau durian musangking, adalah bau sikit-sikit. Kenal baru tahu. Dia kata, tapi tak tahu pun kata dia tu kaya macam tu apa semua. Tapi tak apalah, dia pun dapat. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad dapat seorang berapa ni? Dia pun ni orang kampung miskin, tak ada apa. Dia pun ingat kot lah boleh beli kereta Hilux sebiji ke apa, habuan nak pergi tangkap biar wadok, betul lah kot. Dapat seorang tuan-tuan 15 juta. 15 juta. 15 juta. Subhanallah. 15 juta tuan-tuan. Bukan sikit-sikit. Banyak. Terkejut dia pun ni. Jadi jutawan. Jadi jutawan segera. Bila subhanallah tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kata ke hakim tu, jumpa depa lepas seronok lah 15 juta tuan. Seronoknya subhanallah. Lalu kata hakim tu kata, apa kata, bawa keluar sikit dalam 1 juta seorang. 1 juta tinggal 14 juta lagi. Bawa keluar seorang 1 juta, kita buat masjid. Kita buat masjid, kita wakafkan untuk masjid apa semua. Orang pertama kata apa? Saya minta maaf lah, bukan saya tak mau bagi. Di sini hutang banyak. Saya nak kena settlekan hutang-hutang apa semua tu. Tengoklah ada lebih-lebih ni saya bagi. Ya Allah. Takkan hutang dah sampai 15 juta. Tapi dia tu tak bagi ni. Tak bagi. Tak bagi, saya minta maaf saya tak bagi. Tapi orang tu. Mai orang kedua pula. Tuan boleh bagi kot. Kata, saya ni anak kecil-kecil nak masuk sekolah lah, apa nak masuk college lah, apa semua banyak saya nak pakai duit apa semua. Tu nak bagi? Tak bagi. Tapi tak bagi. Mai orang nombor 3. Tuan boleh bagi kot noh. Dia kata, saya nak beritahu ni, kata, yang patutnya bukan saya bagi ni. Duit ni dapat kat saya ni. Yang patutnya tu yang mati tu bagi. Dia dulu hidup pun tak bagi, nak suruh saya bagi. Tazkirah pula kat hakim. Taklah, bagi tak? Tak bagi. Seorang pun tak bagi. Nak cerita kita ni tuan-tuan ni, Allah belum bagi lagi je. Kalau Allah bagi silap-silap, kita jadi macam tu lah tuan-tuan. Subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Nak cerita nikmat ni tuan-tuan, dengan harta ni subhanallah, kita boleh jadi orang lain. Kita boleh jadi orang lain. Sebab tu tuan-tuan nak tengok kita ni macam mana. Waktu kita bayar zakat RM50, Allah berkat. Mai lagi sekali nak bayar zakat dah jadi RM100. Mai lagi sekali nak bayar zakat dah jadi RM10,000. Mai lagi nak bayar zakat RM10,000. Mai lagi nak bayar zakat RM100,000. Tak sama dah dengan RM10 punya zakat kita nak bayar tu. Hati kita ni rasa. Padahal kaya tu, Allah bagi kekayaan yang lebih banyak daripada waktu kita bayar zakat RM10 tu, mungkin harta kita ada berapa ribu je. Tapi bila harta kita dah juta, Allah bagi dekat kita, nak bayar RM10,000 tu, hati kita tak sama macam kita bayar RM10 tu. Padahal harta kita lebih banyak. Pasal apa kita rasa macam tu? Pasal kita rasa beban.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi itulah keadaan kita, tuan-tuan. Betul Allah cerita dah 79-80 dah cerita betul, for real. For real. Dan Allah sebut dalam Quran, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, surah surah At-Takatsur, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megah di dunia dulu ni. Surah At-Takatsur ayat 8. Dan Allah berfirman lagi, man kana yuridu ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Surah Al-Isra ayat 18. Barang siapa yang mengkehendaki kehidupan dunia ini sekarang ini, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang-orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya neraka jahanam dan dia akan masukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Surah Al-Isra ayat 18. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah terlajak dah, saya tak nampak jam, saya pun tak tahu. Jadi, tuan-tuan, Sayyidina Muhammad, siapa yang nak kehidupan ni Allah bagi. Tapi jangan sampai nanti, subhanallah, kenikmatan yang dia dapat itu akan menyebabkan dia dihumbankan ke dalam neraka jahanam. Jadi insya-Allah pertemuan kita minggu depan, kita akan masuk pada hadis yang pertama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadis yang pertama cerita tentang bagaimana kehidupan baginda Nabi SAW dengan harta dunia ni. InsyaAllah, mudah-mudahan jadi manfaat. InsyaAllah kita jumpa esok hari di Tanyalah Ustaz TV3. Esok cerita tentang Ashabi Kalmun Nujum. Sahabat-sahabatku umpama bintang-bintang. Nak tahu, nak cerita tentang kelebihan-kelebihan sahabat Nabi SAW, esok kita akan berbicara di Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lepaskan peluang sama-sama esok ni, insyaAllah, dan ajak seramai mungkin untuk sama-sama kita di TV3 esok, di live di page TV3, insyaAllah. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi ini mendapat manfaat. Terima kasih semua. Terima kasih kepada Surau Ihsaniyah Kampung Bengali, Taiping, yang menganjurkan program kita pada pagi ini. InsyaAllah, mudah-mudahan Sallallahu Alaihi Wasallam pertemuan kita pada pagi ini mendapat barakah di sisi Allah, dan mudah-mudahan Sallallahu Alaihi Wasallam masjid surau yang menganjurkan kuliah kita tu memperoleh kebaikan-kebaikan. Insaniah ke ihsaniyah? Ihsaniyah, insya-Allah. Boleh kebaikan insya-Allah dunia hingga akhirat insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak kepada pihak surau, dan terima kasih juga kepada semua yang mengikuti kuliah kita pada pagi ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibarakal salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu nabatila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah bi alamin. Terima kasih Kak Nazar, rindu dekat Kak Nazar dan keluarga, dan Abang Bakar, Habibah Khamdan, Ainul Madhiyah, Nawanci, Yad Abdullah, Sarina Azizan, Nur Halinda Hussein, Nur Aini Esa, dan semualah insya-Allah. Dan tak lupa kepada warga Darul Faizin yang mengikuti secara langsung pada pagi ini, insya-Allah. Assalamualaikum, jumpa esok. Jumpa tengah hari ni. Tengah hari ni ada kuliah kan? Tengah hari ni ada kuliah zuhur, insya-Allah. Okey, wallahu a'lam.